Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pria Bat Samdech Pria Boromnit Norodom Sihamoni Raja Kemboja dan Tuan Yang Terutama Samdech Aka Mohasena Padi Teko Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja, Kerajaan dan rakyat Kemboja bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-68 negara tersebut. ...82 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kepada 13,864 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 48 tambahan kes-kes baru kepada 19 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 13 kes. Kesemua kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster Adinin Works and Engineering, Jalan Sungai Pandan Staff House, adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Manakala 7 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 1640, 5671, 6347, 6419, 6425, 6427 dan kluster 7641. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 177 kluster. Dalam pada itu terdapat 21 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 297 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 12,900 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 870 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Semua mereka memerlukan bantuan mesin tambahan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 6 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 187 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 535,302 ujian. Menteri Kesihatan juga memaklumkan pada 7 November 2021 seramai 2,510 orang menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 355,752 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 82.7% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 287,479 telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 66.9% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,691 orang, iaitu 98.6% telah menerima satu dos vaksin COVID-19 dan seramai 39,483 orang, iaitu 91.2% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan mengenai perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan secara rumah ke rumah sahaja pada minggu ini.
Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bagi gerak akan dijalankan secara rumah ke rumah sahaja pada minggu ini, seperti berikut. Kampung Sungai Teraban, daerah Belait pada Isnin 8 November 2021, daerah Temburung pada hari Selasa 9 November dan Rabu 10 November, Kampung Pandan, daerah Belait pada hari Khamis 11 November, Kampung Pangkalan Batu dan Kampung Masin, daerah Brunei Muara pada hari Khamis 11 November dan Kampung Mumung, daerah Belait pada 13 November 2021. Perkhidmatan vaksinasi ke rumah-rumah tersebut akan dijalankan mengikut senarai yang disediakan oleh Ketua Kampung. Menteri Kesihatan juga mengongsikan mengenai hasil penelitian kes-kes positif yang dikesan di negara ini. Di antara 31 Oktober hingga 6 November 2021, terdapat 2 buah mukim yang mempunyai kes positif melebihi 80 kes positif. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Kelanas dengan 88 kes dan Mukim Sengkurung 84 kes. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan dan dikompan di seluruh negara, di mana 5 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sehingga pukul 4 petang kemarin, seramai 5,084 pelajar yang berumur antara 12 hingga 17 tahun menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19. 8 buah pusat vaksinasi di seluruh negara menjalankan program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun. Program merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kesihatan dalam memastikan negara mencapai objektif 80% keseluruhan penduduk mendapat suntikan lengkap vaksin COVID-19. Di daerah Brunei dan Muara, program berkenaan dijalankan di 4 lokasi, iaitu Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam, Pusat Khidmat Perubatan dan Kesihatan MRS Bolkiah Garrison dan Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut. Di Stadium Tertutup, pelajar-pelajar dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan dan Maktab Duli Pengira Muda Al-Muhtadi Billah menerima suntikan vaksin. Jadual-jadual telah pun diberikan kepada pelajar-pelajar di mana mereka dengan kerjasama ibu bapa hendaklah mematuhi jadual-jadual yang telah diberikan kepada pelajar-pelajar melalui sekolah masing-masing. Diharap dengan program ini nanti semua warga Kementerian Pendidikan, terutama guru dan pelajar-pelajar dapat dilindungi dan kita akan dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan keselamatan yang terjamin dan juga dengan teratur. Sementara di Universiti Brunei Darussalam, pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Katuk menerima suntikan vaksin. Manakala di Pusat Khidmat Perubatan dan Kesihatan MRS Bolkiah Garrison, sebanyak 7 sekolah mengikuti program berkenaan, iaitu Sekolah Rendah Pulai, Sekolah Rendah Anggerik Desa, Sekolah Rendah Delima 1, Sekolah Rendah Orang Kaya Besar Imas Subok, Sekolah Rendah Amar Pahlawan, Sekolah Rendah Kampung Mata-Mata dan Sekolah Rendah Penyiaran Pekerma Setia Diraja Sahibul Bandar. Pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Saidina Hasan pula menerima suntikan vaksin di Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut. Sementara itu, program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar berumur 12 tahun hingga 17 tahun juga dilaksanakan di 3 daerah yang lain. Program tersebut dihasrat dapat mendukung hasrat negara dalam mengekang penyebaran pandemik dan mencapai kadar kawalan yang dihasratkan. Di daerah Belait, program diadakan di 2 pusat vaksinasi di Pembelajaran dan Perkembangan Hospital Suri Seri Begawan. Pelajar dari Sekolah Menengah Saidina Ali, Sekolah Rendah Ahmad Tajuddin, Sekolah Rendah Kuala Belait, Sekolah Rendah Sungai Teraban, Sekolah Rendah Penyiaran Setia Negara Penyiaran Muhammad Yusof dan Sekolah Rendah Penyiaran Setia Jaya Penyiaran Abdul Mumin menerima vaksin
COVID-19. Sementara itu, pelajar sekolah Penaga menerima vaksin di Pusat Kesihatan Penaga. Manakala program yang sama diadakan di Dewan Seri Kenangan Pekan Tutong. Pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anas Saleha, Sekolah Rendah Bakiau, Sekolah Rendah Batam Mitos, Sekolah Rendah Birau, Sekolah Rendah Kiudang, Sekolah Rendah Orang Kaya Aliwanika Setia Diraja Kupang, Sekolah Rendah Sinaut, Sekolah Rendah Perpindahan Bukit Beruang, Sekolah Rendah Penyiaran Kesuman Negara Bukit Beruang, Sekolah Rendah Tumpuan Telisai dan Sekolah Rendah Danau menerima suntikan vaksin Pfizer BioNTech. Dan di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, pelajar yang menerima vaksin terdiri dari pelajar Sekolah Menengah Sultan Hasan, Sekolah Rendah Ratai Mukim Bokok Tempurung, Sekolah Rendah Sultan Hasan Bangar, Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoy, Sekolah Rendah Semabat, Sekolah Rendah Amo, Sekolah Rendah Negalang, Sekolah Rendah Labu Estate, Sekolah Rendah Puni, Sekolah Rendah Selangan, Suria Jaya Kindergarten School, Pai Yok School, Institut Pendidikan Teknik Brunei, IBTE, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Politeknik Brunei. Program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar berumur 12 hingga 17 tahun di Hasrat akan membantu pihak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama dalam merancang strategi bagi proses pembukaan semula sekolah dengan sentiasa mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pelajar dan warga sekolah. Beberapa pelajar mengongsikan kepentingan menerima suntikan vaksin COVID-19. Perlu bervaksin supaya nanti kalau buka sekolah dapat bersekolah dan belajar macam biasa. Kita perlu bervaksin kerana supaya dapat memulakan persekolahan seperti biasa. Banyak kebaikan kalau remaja ni ambil vaksin, antaranya kita boleh hidup seperti biasa, seperti sekolah dan lain-lain. Kita perlu bervaksin untuk menguatkan imun sistem supaya mudah dijangkiti COVID. Dan kami akan dapat kembali bersekolah seperti biasa dan menjalani kehidupan dalam norma yang baru di masa akan datang. Ini perlu diindikasi untuk mencegah COVID-19 Anis. Pengambilan vaksin ini boleh membuat kami merasa selamat dan dilindungi. Sementara itu, kerjasama ibu bapa dan penjaga diperlukan dalam sama-sama membantu mencapai 80% kadar vaksinasi negara dengan memberi kebenaran dan sokongan bagi anak-anak mereka yang berumur di antara 12 sehingga 17 tahun untuk hadir semasa program vaksinasi kebangsaan dengan mengikut jadual setiap sekolah dan mematuhi SOP dan garis panduan yang disampaikan oleh pihak sekolah masing-masing. Melalui usaha tersebut, ia dihasrat akan dapat melindungi para pelajar daripada COVID-19 dan seterusnya membolehkan mereka untuk hadir ke sekolah apabila sekolah-sekolah dibuka secara berperingkat nanti. Ia penting bagi kanak-kanak ini kalau sekiranya macam kalau dorang kan sekolah nanti macam antibodi dorang sudah kuat. Memberi dorang imunisasi kebal terhadap virus corona dan juga memudahkan untuk menghadiri sekolah nanti. Alhamdulillah, kena telah kerajaan Tani mengambil menggalakkan anak tani untuk mengambil vaksin. Untuk keselamatan mereka dan semua orang awam dan kawan-kawan dan sahabat yang sekelilingnya lah. Untuk
untuk mengurangkan daripada risiko jangkitan dan untuk kanak-kanak sekolah ini kembali kepada sekolah seperti biasa. Untuk melindungi diri petani daripada ancaman COVID. Untuk melindungi anak-anak petani dan juga untuk mengelakkan kekhawatiran ibu bapa sewaktu anak-anak mula bersekolah nanti. Pastinya untuk keselamatan dan kesihatan kanak-kanak dalam era pandemik COVID-19 ini. Pelajar-pelajar kita ini dapat kembali bersekolah seperti biasa dan menjalani kehidupan dalam normal yang baru. Ia adalah sangat penting bagi murid-murid ATO untuk mendapatkan vaksin ini biar kita ini sama rata. Semua orang sudah vaccinated. Persekolahan ini dibuka secara fizikal. Mungkin satu keperluan yang mustahak bagi diorang ialah mendapatkan vaksinasi ini. Kepentingan dalam vaksin ini untuk mengangkat pencegahan merebaknya COVID-19 kepada golongan remaja. Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam melalui tabung Azhari Peduli program infak tarbiyah khas COVID-19 Persekolahan Arab dan Ugama menyumbangkan bantuan pembelajaran khusus bagi Persekolahan Arab dan Ugama. Penyerahan sumbangan diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Daripada Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Rais Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Program infak tarbiyah khas tersebut telah berjaya mengutip RM7,497. Antara yang hadir, Pengiran Datu Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Negara Brunei Darussalam melaksanakan pendekatan Whole of Nation dan inklusif melalui kerjasama agensi-agensi kerajaan dan pihak berkepentingan yang berkaitan, khususnya sektor swasta, organisasi bukan kerajaan NGO, ahli-ahli penyelidik dan akademik. Ia adalah bagi mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Menurut Pemangku Menteri Pembangunan, kolaborasi Kementerian Pembangunan bersama Universiti Teknologi Brunei UTB tertumpu ke atas infrastruktur jalan raya dan kerja-kerja keselamatan serta menyediakan kepakaran melalui pembelajaran dan pengajaran. Datu Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin menyatakan perkara tersebut pada perasmian persidangan antarabangsa Brunei mengenai kejuruteraan dan teknologi BICET ke-8 secara maya. Dengan tema inovasi dalam kejuruteraan dan teknologi ke arah meningkatkan kualiti hidup dan masyarakat, persidangan anjuran bersama Fakulti Kejuruteraan UTB, Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja Brunei, Institution of Mechanical Engineers, IMECE, Society of Petroleum Engineers, SPE International, Brunei Section, Institution of Civil Engineers, ICE dan Institution of Engineering and Technology, IET. Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB selaku penasihat BICET 2021 antara lain berkata, sebagai universiti teknologi terkemuka di negara ini, UTB menerapkan bakat yang bertanggungjawab secara sosial bagi membina keusahawanan dalam mencapai keupayaan inovasi dan industri berkaitan. Persidangan 3 hari itu mengandungi 20 sesi perbincangan. Lebih 200 kertas kerja dari pelbagai bidang diterima dari 30 buah negara.